Tapi dia contoh ini ialah untuk apa dipanggil reflexology. Kerja daripada jam 11 pagi sehingga 3 pagi. Jam 3 pagi saya tak tahulah macam mana nak refleks lagi. Dalam 1 bulan diberi 1 hari untuk rehat. Dan kemudian itu pasport dirampas karena dia visa untuk 1 bulan saja. Dirampas. Maka tidak ada permit. Dan 2-3 hari yang lepas, minggu yang lepas, satu gadis dibunuh. Mungkin ada faktor-faktor yang tertentu yang dibunuh. Walau bagaimanapun, saya dapati daripada senarai yang didapati daripada ketiga-tiga garis ini, ada beratus-ratus yang masuk ke negara ini. Tak tahulah entahlah di seluruh negara berapa ribu yang masuk. Dan bekerja seperti abdi dalam bidang-bidang yang tidak diingini. Dan saya berharaplah pihak kerajaan dapat mengambil langkah yang lebih ketat dari Jabatan Immigration, pada pihak polis, dari kerajaan-kerajaan tempatan. Kita mesti tingkatkan usaha untuk mencegah human trafficking. Kerana kita tak mahu, tak ada masanya. 1 minit. Jauh ini kan. Terima kasih Yang Berhormat. Pendek saja. Kalau soalan tak perlu 1 minit Yang Berhormat. Berkongsi. Ini Yang Berhormat, poin yang Berhormat telah sentuh tadi adalah satu perkara yang penting dan kita betul pati. Tapi kadang-kadang Yang Berhormat, ada laporan yang telah kita baca bahawa gadis-gadis di kalangan mereka ini ada juga yang sengaja datang dan mengikatkan perkahwinan olok-olok dengan orang Malaysia dengan bayaran 5,000 1 bulan. Jadi ini voluntary action to come to Malaysia. Jadi minta Yang Berhormat berkongsi sebab ini dia 2 part of pictures. Terima kasih. Kami ada dengar hal seperti kahwin olok-olok dan sebagainya bukan saja berlaku. Dia di banyak negara di dunia. Banyak negara di dunia. Dan inilah pihak kerajaan mesti mengambil perhatian supaya hal-hal seperti ini tidak berlaku di negara ini. Dan yang penting sekali, jangan kita jadikan Malaysia sebagai satu hub for human trafficking. Memang penting. Dan seterusnya, Datuk yang Dipertua, mengenai itu penarikan itu pakar-pakar dan profesional rakyat Malaysia dan warga asing untuk bekerja di Malaysia dan juga dan di sini saya dapat jawapan daripada Yang Berhormat di Menteri Sumber Manusia. Dan di sini kita tidak ada angka yang tepat. Cuma yang kita tahunya daripada unit perancang ekonomi Malaysia dianggarkan seramai 314,000 rakyat Malaysia bekerja di Singapura. 314,000 dianggarkan oleh dan di lain-lain negara kita tak tahu angka yang sebenar. Boleh dikatakan beratus-ratus ribu. Jadi syarikat, semua kaum. Syarikat United Kingdom, di Australia, Kanada, di Eropah. Memang ada ramai. Dan di sini mesti kita kaji. Walaupun kita ada dasar-dasar dan langkah-langkah untuk menarik mereka seperti yang program Brain Gain Malaysia,
yang dikendalikan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, dan juga program menggalakkan warga Malaysia berkepakaran yang bekerja di luar negara pulang ke Malaysia, Returning Expert program REP yang dikendalikan oleh Kementerian Sumber Manusia. Walaupun ada dua program ini, sehingga 18 Mac 2010, seramai 622 pemohon telah pulang dan bekerja di Malaysia. Angka ini sangat kecil, negligible, sangat kecil. Dan ini bermakna program kita tidak berjaya. Ini bukan sahaja di Malaysia, di negara-negara lain pun serupa juga. Negara yang lebih maju dapat menarik mereka bekerja kerana pelbagai faktor termasuk gaji. Dan di sini saya pun mengesyorkan supaya kita ubah sedikit. Misalnya yang saya tahu, pakar muda daripada United Kingdom yang memohon untuk bekerja sebagai konsultan di Universiti Malaya misalnya. Kadang-kadang proses itu mengambil 6 bulan baru dapat jawapan. 6 bulan. Macam mana kalau kita nak urus ini pun melalui orang-orang yang kenal yang ada di sini yang boleh mengemukakan permohonan. Kalau dia tidak ada orang yang lebih mahir yang dapat mengemukakan permohonan, saya tak tahu berapa bulan yang diperlukan, mungkin berapa tahun. Ini tak boleh dibuat sebab saya ada contoh banyak. Misalnya, kalau konsultan di England, dia nak kembali ke sini, dia ada pohon. Untuk dia bukan pohon satu negara saja. Dia pohon untuk pergi ke Australia ataupun negara-negara lain juga. Dan dia kemukakan permohonan di Malaysia, berbulan-bulan tak dapat, tapi dia kemukakan ke Australia dan nampak dia orang pakar, dalam beberapa minggu dia bagi dia jawapan. Bukan dia bagi jawapan, dia itu menjadi penduduk tetap dengan begitu. Dengan harapan untuk menjadi warga negara. Ini memang cepat. Kalau negara kita begitu lewat, lambat, macam mana kita bersaing untuk menarik pakar-pakar balik ke negara ini? Susah. Pasti salah, kau tahu. Macam mana kita tarik mereka? Dan itulah masalah kita. Saya berharaplah itu kita dapat itu mempertingkatkan usaha bagi mereka dengan cara yang lebih berkesan. Termasuk kita pendekkan permohonan. Dalam 1-2 minggu kita jawab. Tak payah berbulan-bulan caranya. Dan